Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hafiz bin Muhammad Razali. Saya akan menerangkan definisi alam cakrawala menurut Al-Quran dan sains. Menurut Al-Quran, alam cakrawala merupakan alam yang diciptakan dan ditempa atau dicetak dengan sifat-sifat, hukum dan undang-undang serta fenomena yang telah ditentukan oleh Allah. Alam cakrawala tidak wujud secara semula jadi, tetapi diciptakan oleh Allah. Alam cakrawala ada permulaan dan ada pengakhirannya. Alam semesta bermaksud kesemua benda yang wujud, sama ada dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat. Benda-benda di alam semesta ini dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua adalah benda yang bukan hidup. Sebahagian pakar sains percaya bahawa alam semesta bermula dengan satu letupan besar yang membentuk ruang masa, tenaga dan jirim. Dalam alam semesta terdapat kelompok-kelompok galaksi yang teramat besar yang dikenali sebagai kelompok agung, yang terdiri daripada kelompok-kelompok galaksi yang kecil. Di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan perkataan alam cakrawala, seperti matahari disebutkan sebanyak 33 kali, bulan sebanyak 27 kali, bintang sebanyak 5 kali dan bumi 419 kali. Kesemua unsur yang ada di alam ini tunduk kepada satu sistem yang dengan berada dalam falak masing-masing. Firman Allah dalam surah Yasin ayat 40, "Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jisim ini bergerak tanpa henti seperti mana yang telah dihukumkan ke atas mereka." Allah menerangkan bahawa matahari dan bulan beredar dalam falak masing-masing. Kedua-duanya berada dalam orbit masing-masing dan dalam pergerakan yang berlainan. Nama saya Muhammad Syafiq Adli bin Azmi. Saya daripada grup RAS 153E. Objektif kajian yang kita boleh dapat pada pembentakan ini adalah kita dapat menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian alam cakrawala menurut Al-Quran dan sains. Selain itu, kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang dunia dan alam semesta yang kita diami sekarang. Selain itu juga, kita dapat menerangkan kejadian alam cakrawala dari kajian saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Haikal bin Mat Syarudin. Di sini, saya ingin menerangkan mengenai fakta bumi. Allah telah menciptakan alam semesta dengan luar biasa. Al-Quran merupakan dasar pertama dan utama yang berisi informasi dan petunjuk yang mengarah manusia ke pemahaman yang benar, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pergerakan matahari dan bumi, dan juga matahari menjadi sumber acuan iklim, penggantian tahun dan sebagainya. Peredaran planet bumi dalam orbitnya mengelilingi matahari menunjukkan bahawa alam ini dan seluruh isinya bergerak dalam paksinya mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut fakta sains, planet bumi ini berpusing atas paksinya satu pusingan dalam masa 24 jam, dan pada masa yang sama, planet bumi bergerak menurut orbit berpusing mengelilingi matahari. Tiap-tiap satu pusingan orbitnya, bumi mengambil masa lebih kurang 365 hari dan 6 jam dan bergerak sejauh 585 juta batu, iaitu beredar lebih kurang 18.5 batu sesaat atau 66,600 batu sejam. Ia merupakan 30 kali ganda lebih pantas dari kelajuan pergerakan peluru. Seterusnya, untuk sfera bumi. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia membungkuskan malam atas siang dan membungkuskan siang atas malam. Surah Az-Zumar ayat kelima. Dalam Al-Quran, perkataan yang digunakan untuk menerangkan alam semesta adalah sangat penting. Kalimah Arab yang diartikan sebagai membalut dalam ayat di atas adalah takwir, dan dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud menjadikan sesuatu membalut sesuatu yang lain, dililit sebagai satu pakaian yang terhampar. Sebagai contoh, dalam kamus Arab perkataan ini digunakan untuk perbuatan membalutkan sesuatu mengelilingi sesuatu yang lain, seperti mana
orang yang memakan survival. Maklumat yang diertikan di dalam ayat mengenai siang dan malam yang membalut antara satu sama lain menyatakan maklumat yang tepat mengenai bentuk dunia. Fenomena ini hanya akan menjadi benar sekiranya bumi adalah berbentuk bulat. Ini bererti bahawa di dalam Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7, bentuk sfera bumi telah disebutkan secara kiasan di dalamnya. Ianya harus diingat, bagaimanapun, bahawa pemahaman mengenai astronomi ketika itu melihat dunia secara berbeza. Ketika itu, difikirkan bahawa bumi berbentuk dataran rata dan semua pengiraan saintifik telah menjelaskan berdasarkan bahawa kepercayaan ini. Ayat Al-Quran bagaimanapun telah memuatkan maklumat yang baru diketahui beberapa abad sebelum ini. Oleh kerana Al-Quran adalah kalam Tuhan, perkataan ini yang paling tepat digunakan di dalamnya ketika menerangkan mengenai alam semesta. Seterusnya, pemisahan langit dan bumi. Sepotong ayat mengenai penciptaan langit dinyatakan sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan daripada air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Kalimah ratib diertikan sebagai dijahit, yang bermaksud dikumpul bersama, dicampur dalam kamus bahasa Arab. Ia digunakan dengan merujuk dua intipati yang berbeza yang membina sesuatu yang menyeluruh. Frasa kami membuka jahitan adalah perkataan fatak dalam bahasa Arab dan menggambarkan bahawa sesuatu yang diwujudkan dengan membelah bahagian atau memusnahkan struktur rotan. Biji benih yang tumbuh bertunas dari tanah adalah satu contoh frasa ini. Sekarang, mari kita perhatikan sejenak ayat ini sekali lagi dengan menyimpan pemahaman ini di dalam minda. Di dalam ayat tersebut, langit dan bumi pada status pertamanya adalah berbentuk ratib. Kedua-duanya dipisahkan dengan kemunculan satu dari yang satu lagi. Apa yang menarik, apabila kita mengingatkan saat pertama fenomena Big Bang, kita melihat bahawa satu titik tunggal mengandungi semua material alam semesta. Dalam perkataan lain, setiap benda termasuk langit dan bumi yang masih belum diciptakan lagi juga termasuk di dalam titik tunggal ini dalam keadaan ratib. Titik ini kemudiannya meletup dalam satu letupan yang besar, menyebabkan materialnya menjadi fatak, dan proses ini membentuk keseluruhan struktur alam semesta. Apabila kita membandingkan penyataan di dalam ayat Al-Quran di atas dengan penemuan saintifik, kita mendapati bahawa kedua-duanya berada dalam keserasian yang sempurna di antara satu sama lain. Apa yang cukup menarik perhatian ialah penemuan ini tidak diketahui sehingga abad ke-20. Itu saja pada saya. Slide saya iaitu subtopik matahari. Apakah itu matahari? Matahari adalah bintang yang panas, berapi, menghasilkan sinarnya sendiri dan menjadi sumber cahaya. Untuk terus bersinar, matahari yang terdiri pada gas panas menukarkan unsur hidrogen kepada helium melalui tindak balas lakuran nuklear pada kadar 600 juta tan. Dengan itu, kehilangan 4 juta tan jisim setiap saat. Perkataan Arab bagi matahari dalam Al-Quran ialah Syam. Ia juga dipanggil Siraj, iaitu suatu suduhan, Wahaj, lampu yang menyala-nyala, dan Dia, pancaran gemerlapan. Fakta saintifik tentang matahari. Matahari ni dia merupakan salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti, iaitu dikenali sebagai Milky Way. Matahari ni dia pusat kepada sistem suria kita. Kelajuan pergerakan matahari ini ialah 768,000 km per jam. Ia mengambil masa selama 250 juta tahun untuk membuat satu pusingan lengkap. Kepadatan jisim matahari ini adalah 1.4 kali lebih padat berbanding jisim air. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan bumi dikenali sebagai pemalas suria yang menyamai 1.37 kW per meter setiap saat. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari. Matahari ni, cahaya yang dipancarkan oleh matahari, dia memberi banyak manfaat kepada kehidupan bumi. Contohnya kepada manusia. Manusia boleh mencipta solar panel untuk menukarkan cahaya matahari dan kepada cahaya tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu amat berguna kepada manusia. Selain itu, kepada manfaat dia kepada tumbuhan pula. Tumbuhan boleh menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Selain itu, kita dapat mengetahui dan mengira bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Manusia juga boleh menghasilkan kalender yang terkandung bilangan tahun dan tarikh. Sebagai contohnya, pada hari ini kita dapat menghasilkan kalender Masihi dan kalender Islam yang mempunyai tahun dan tarikh yang tertentu. Sebagai contoh juga tarikh bila kita berpuasa, bila kita Muharram, bila kita raya apa semua, macam tu sebagai contoh. Selain itu juga kita dapat menghasilkan jam yang boleh menghitung pergerakan masa untuk mengurus jadual kehidupan manusia pada setiap hari. Contoh macam kita sekarang sebagai seorang pelajar, kita mesti ada jadual sendiri dan kita dapat mengatur jadual kita dengan lebih efisien. So itu dapat memudahkan kerja urusan harian kita pada setiap hari. Matahari menurut Al-Quran, Allah berfirman yang bermaksud dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah di tempat-tempat peredarannya masing-masing supaya kamu dapat mengira bilangan tahun dan kiraan masa. Allah dia tak akan jadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada subtopik matahari ini adalah kita hendaklah bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita hendaklah mengkaji matahari agar kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Selain itu juga, Allah ni dia takkan menciptakan sesuatu benda itu tanpa ada faedahnya. Semua mempunyai tugasnya yang tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Bulan ialah satu atau lebih jisim yang beredar mengelilingi sebuah planet yang bersaiz lebih besar daripadanya. Bulan yang beredar mengelilingi bumi ialah sebuah satelit semula jadi. Bulan hanya bersaiz 1/4 daripada saiz dan beredar mengelilingi bumi setiap 27.3 hari. Dalam surah Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat dan perjalanan bulan itu supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya dan cahaya bulan sebenarnya berasal daripada pantulan cahaya matahari. Terdapat 3 ayat Al-Quran mengenai keadaan tersebut. Yang pertama, dalam surah Al-Furqan ayat 61, Maha berkat Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang dan menjadikan padanya siraj dan bulan yang munir. Ayat yang kedua, dalam surah Nuh ayat 16, dan ia menjadikan padanya bulan sebagai nur serta menjadikan matahari sebagai siraj yang terang benderang. Akhir sekali, dalam surah An-Naba ayat 13, dan kami yang jadikan sirajan wahaja, iaitu matahari. Di dalam Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic, siraj bermaksud pelita lampu, wahaja bermaksud membakar, menyala, berapi. Justru matahari sebagai siraj dan sirajan wahaja mengeluarkan cahaya sendiri melalui proses tertentu yang berlaku di dalamnya. Nur bermaksud bercahaya, menyilau. Munir bermaksud bercahaya, bersinar. Justru bulan sebagai nur dan munir tidak mengeluarkan cahaya. Sendiri sebaliknya, ia memantulkan cahaya matahari yang menimpanya. Ayat-ayat berikut menjelaskan mengenai perbezaan antara matahari dan bulan. Mengikut Al-Quran, matahari membakar dan dengan itu mengeluarkan cahaya, sedangkan bulan hanya bersinar, iaitu menerima dan memantulkan cahaya seperti lampu dan cermin. Lampu mengeluarkan
cahaya sedangkan cermin hanya memantulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Hamzah bin Said Ismail, memegang nombor encik 2020-498-282. Baiklah, pada slide ini saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai langit. Langit, jika dilihat pada sudut pandangan saintifik, langit terdiri daripada 7 lapisan. Seterusnya, langit juga dikenali dengan nama atmosfera. Atmosfera ini dianggarkan bernilai kira-kira 10,000 km dari jarak bumi. Ianya sebuah angka yang besar untuk dibandingkan dengan kita semua. Seterusnya, berbagai kejadian atau fenomena alam boleh disaksikan di langit. Antara fenomena dan kejadiannya ialah fenomena aurora, kejadian siang dan malam, fenomena perubahan cuaca dan lain-lain. Seterusnya ialah keistimewaan langit. Keistimewaan langit yang pertama ialah menjadi pelindung kepada bumi. Langit memberikan perlindungan daripada ancaman bahan-bahan asing daripada luar angkasa daripada masuk ke dalam bumi. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-32 telah menyebutkan peranan langit menjadi pelindung kepada bumi. Contoh-contoh perlindungan yang diberikan oleh langit kepada bumi ialah menghalang radiasi daripada sinaran matahari. Seterusnya, menghalang daripada meteor jatuh ke dalam bumi. Yang kedua mengenai langit ialah langit bersifat pantulan atau keterbalikan. Sifat pantulan atau keterbalikan ini memberikan kesan positif kepada bumi untuk memberikan keseimbangan kepada kehidupan di bumi. Di dalam Al-Quran juga telah menyebut mengenai ini di dalam surah Al-Tariq ayat yang ke-11, di mana ayat tersebut menyebut bahawa langit bersifat pantulan atau keterbalikan. Contoh-contoh keterbalikan atau pantulan yang diberikan langit kepada bumi ialah yang pertama, langit memantulkan kembali sinar-sinar UV yang hadir daripada matahari kembali ke luar angkasa. Sesungguhnya sinar UV yang hadir daripada matahari itu amatlah membahaya kepada kehidupan di bumi. Yang kedua, pada permukaan langit juga mempunyai sistem pantulan di mana gelombang-gelombang yang hadir daripada bumi berjaya dipantulkan semula, di mana jika tiada konsep pantulan ini, gelombang tidak boleh dipantulkan dan akhirnya jaringan komunikasi pada hari ini tidak akan terjadi. Seperti contoh, konsep mengenai beberapa surah atau potongan ayat yang mempunyai kaitan dalam penciptaan langit. Baiklah, ayat yang pertama ialah ayat bersurah Al-Baqarah ayat ke-29. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa langit diciptakan kepada 7 lapisan. Allah menyatakan lagi dalam surah Al-Baqarah ini, langit ini menutupi antara satu sama lain, iaitu langit yang pertama menutupi bumi, langit yang kedua menutupi langit yang pertama dan berterusan sehinggalah ke langit yang ketujuh. Seterusnya ayat ke-12 dalam surah Al-Fusilat pula, Allah menyatakan bahawa langit terbentuk 7 lapisan, dan Allah menciptakan langit hanya dalam tempoh 2 masa. Seterusnya Allah juga menyatakan lagi setiap langit mempunyai urusan dan tugasannya yang tertentu dan tersendiri, iaitu Allah sahaja yang mengetahui tugasan tersebut. Dan akhir sekali Allah juga menyatakan lagi mengenai langit, Allah telah menyediakan hiasan-hiasan langit seperti bintang-bintang dan seangkatan dengannya. Itulah sedikit mengenai ayat-ayat yang boleh dikaitkan dalam penciptaan langit di dalam Al-Quran. Di akhir pembentangan ini, kita berjaya untuk merumuskan beberapa kesimpulan yang boleh kita ambil pada pembentangan ini.
Yang pertama ialah jelaslah bahawa jika kita memahami dan menghayati Al-Quran dengan sebaiknya, kita dapat membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan fakta-fakta sains. Yang kedua ialah setiap kejadian yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dibuktikan dengan kajian saintifik. Dan akhir sekali, teori-teori barat yang dihasilkan oleh para pekaji barat tidak banyak bercanggah dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan di sini apa yang kita boleh buktikan bahawa Al-Quran boleh menjadi panduan dan rujukan bagi meneruskan bagi menjalankan kajian-kajian saintifik pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.